Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan E2 ingin menyampaikan sebuah perbentangan yang bertajuk Inovasi Makanan Tradisi. Makanan tradisi adalah makanan yang telah menjadi amalan serta sebati dalam kehidupan masyarakat. Namun begitu, dalam era moden ini, makanan tradisi telah banyak diolah mengikut cita rasa masing-masing. Sebagai contoh, nasi lemak yang merupakan makanan tradisi masyarakat Melayu telah diolah menjadi nasi lemak butter chicken yang mempunyai pengaruh masakan barat. Makanan tradisi yang pertama ialah kuih bahulu. Mengikut sejarah orang terdahulu, perkataan bahulu atau bahulu adalah berpangkal daripada frasa buah tangan dari hulu. Hal ini kerana masyarakat pada zaman terdahulu menggunakan pengangkutan air sebagai jalan utama. Bahulu mempunyai pelbagai bentuk, namun yang paling popular adalah bahulu cermai dan bahulu ikan. Inovasi kuih bahulu pada masa kini. Kuih bahulu tradisional kian lapuk ditelandik zaman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kehilangan petua untuk memasak, pembuatan secara tradisional yang tidak dipraktikkan kerana dianggap susah dan leceh. Perbezaan antara bahulu moden dan bahulu tradisional ialah cara memasaknya. Jika dahulu, bahulu hendaklah dibakar dengan menggunakan arang serta sabut kelapa dengan api yang kecil. Namun, pada hari ini, bahulu boleh dibakar dengan mudah dan pantas di dalam ketuhar. Sekarang, bahulu telah dinaik taraf kepada bahulu berinti yang mempunyai pelbagai jenis perisa seperti jam, kaya, coklat dan kacang untuk menarik lebih banyak lagi perhatian orang ramai. Makanan tradisi seterusnya ialah mochi. Mochi merupakan makanan tradisi masyarakat Jepun yang diperbuat daripada beras pulut. Kewujudan mochi telah memainkan peranan yang besar dalam sejarah negara Jepun. Masyarakat Jepun sangat menitik beratkan penanaman padi, sehingga dalam kepercayaan mereka iaitu Shinto, mereka akan bersembahyang dan berterima kasih kepada Tuhan beras kerana telah mengurniakan hasil tuaian yang banyak dan baik. Nilai penghormatan masyarakat Jepun terhadap beras jelas ditunjukkan seperti di dalam kisah dongeng mereka, Bungoku Fudoki. Dalam kisah tersebut, pembaziran mochi yang dijadikan sebagai sasaran memanah telah menyebabkan mochi tersebut bertukar menjadi burung berwarna putih dan terbang jauh. Hal ini menyebabkan sawah padi mereka menjadi tidak subur dan masyarakat mengalami kesusahan hidup. Kisah dongeng ini menunjukkan bahawa burung yang terbang itu melambangkan beras yang dianggap sebagai kesuburan dan nasib yang baik. Sinonim dengan mochi yang dihidangkan pada tahun baru yang dianggap akan membawa tuah. Inovasi mochi pada masa kini. Secara tradisionalnya, mochi dihasilkan dengan menggunakan kine, iaitu pendukul kayu, usu, iaitu bekas besar untuk meletakkan mochi. Pembuatan secara tradisional ini memerlukan 2 orang. Pada zaman moden ini, mochi telah dihasilkan dengan menggunakan mesin mochi elektrik di mana mereka tidak lagi menumbuk dough secara manual. Kaedah ini lebih mudah dan cepat kerana mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Seterusnya adalah inovasi dari segi perisa. Mochi tradisional mempunyai perisa yang sangat terhad, iaitu hanya kacang hitam. Sekarang, mochi boleh didapati dalam pelbagai perisa moden seperti vanila, coklat, durian dan kopi yang sesuai untuk cita rasa masyarakat moden pada masa kini. Mochi juga telah diinovasikan menjadi mochi aiskrim. Inovasi makanan tradisi. Kuih talam dihasilkan dengan bahagian lapisan atas kuih talam diperbuat daripada campuran tepung beras, tepung ubi dan santan, manakala bahagian lapisan bawah kuih talam berwarna hijau daripada durian pandan maupun coklat yang dihasilkan daripada campuran gula merah. Inovasi kuih talam cendol. Kuih talam cendol telah direka bentuk dengan menggantikan lapisan pandan pada kuih talam kepada lapisan bisikan cendol. Ia boleh dijadikan alternatif lain untuk menikmati cendol dalam bentuk yang berbeza dan tidak mengambil masa yang lama.
Murtabak. Murtabak atau mutabak yang bermaksud dilipat berasal dari Yaman dan juga dikenali sebagai roti kosong. Murtabak ialah roti berupa roti canai berbentuk segi empat tepat dan diisi inti telur, daging maupun ayam. Di Malaysia, murtabak selalunya dihidang bersama jeruk bawang ataupun disajikan bersama kuah kari manis. Inovasi murtabak. Murtabak Maggi dimasak menggunakan Maggi pisah kari dan bukan menggunakan roti prata. Antara ramuan yang digunakan untuk membuat murtabak ini ialah Maggi pisah kari, telur, sayur, bawang putih, bawang merah dan juga cili. Setelah Maggi dimasak dan ditoskan, Maggi dimasak bersama telur dan ramuan-ramuan lain. Lemang, makanan tradisi Melayu, disajikan dengan berbagai lauk sampingan seperti rendang, lodeh dan cang. Merupakan pilihan dari potensi rohani. Kaya dengan pelbagai sumber tenaga. Sejarah lemang. Lemang di Malaysia berasal daripada orang asli Negrito atau orang Semang sebagai makanan uji mereka. Merupakan penduduk terawal yang mendiami Kepulauan Melayu sejak 1000 sebelum Masihi. Antara lemang tradisi adalah lemang pulut, lemang jagung dan lemang pulut hitam. Kaedah tradisi memerlukan tenaga dan masa yang banyak. Bahan utama iaitu halangan dan api arang digunakan. Kaedah moden lebih mudah dan singkat menggunakan mesin memasak lemang dan institut mandi, tidak mewajibkan penggunaan buluh dan api. Lemang sushi diperkenalkan pertama kali oleh Zuriati Sulaiman, menjadi fenomena di Malaysia dan di luar negara. Terdapat pelbagai jenis sushi bersaiz 9 inci panjang. Lemang aiskrim hasil pengusaha suami isteri, berisikan buah-buahan, coklat, daging hitam dan jagung dibakar dengan kaedah moden. Pelanggan boleh memilih mengikut pencita rasa. Seterusnya, nasi lemak mendapat namanya melalui kepemudaan santan dalam masyarakat Melayu. Nasi lemak mempunyai rekod sejarah seawal 1909 di Malaysia, ketika masyarakat Melayu mula menetap di pinggiran pantai Semenanjung dan pantai timur Sumatera, menggunakan bahan mudah didapati di sekitar. Nasi lemak dimasak melalui kaedah kukus, disajikan dengan ikan selar, kangkung, sambal tumis. Yang ini turut diterima untuk disajikan bersama lauk-lauk lain. Oleh kerana nasi lemak mempunyai jumlah kalori lemak dan tinggi, anak badan diberi sebagai tenaga. Lemak aiskrim merupakan jenama sendiri oleh Melissa Tan, mengekalkan rasa identik nasi lemak. Bahan yang dihasilkan adalah hasil sendiri. Siti Safra meraih juara melalui nasi lemak bunga telang, turut diminati di luar negara. Merupakan gabungan nasi lemak dan nasi. Seterusnya, pau dan serunding. Pau merupakan makanan yang perlu dikukus dan berasal daripada negara China. Pau dibuat daripada roti dan letakkan inti seperti kari ayam, daging dan juga popular negara-negara lain seperti di Indonesia. Seterusnya, inovasi pau. Yang itu pau cendawan dihias menyerupai corak cendawan butan dan berintikan sup cendawan ayam. Pau yang dihasilkan oleh rohani dan asal ini mendapat sambutan yang hangat kerana keunikannya. Seterusnya, serunding. Terdapat 3 jenis serunding, iaitu serunding daging lembu, ayam dan ikan. Serunding merupakan makanan yang popular semasa Hari Raya, terutamanya dalam kalangan masyarakat pantai timur Malaysia. Inovasi serunding itu serunding strawberry merupakan serunding dimasak bersama-sama buah strawberry. Serunding strawberry cip merah merupakan produk tempatan diproses di Tanah Tinggi, Canberra. Hasil kajian berkaitan makanan telah dilaporkan secara bertulis sejak tahun 1845 oleh Tahap pengetahuan bangunan adalah signifikan terhadap industri makanan tradisi. Terdapat 2 kaedah, iaitu teknologi tradisi dan teknologi moden.
Zon utara, timur dan tengah cenderung menggunakan kaedah tradisi, sementara selatan Sabah dan Sarawak menggunakan kedua-dua kaedah. Majoriti responden mempunyai perspektif yang positif terhadap teknologi moden. Pengetahuan masyarakat dah tidak memuaskan, hanya kurang 30% berusaha mendapatkan maklumat. Dalam kalangan warga emas adalah paling lemah, ditambah tahap pendidikan dan status sosioekonomi yang rendah, mereka lebih bergantung pada kenalan dan keluarga sahaja. Perbezaan antara amalan dan kesedaran masyarakat terhadap produk makanan dapat dilihat melalui pelbagaian kaum dalam sektor pemakanan. Tahap kebersihan dan keselamatan adalah menduga citakan dalam kalangan pengusaha. Ini memberi implikasi terhadap tahap kesihatan. Justru agama peranan besar dalam aspek pengetahuan dan amalan makanan. Penggunaan teknologi juga menjamin keselamatan makanan meningkat secara menekan hal-hal yang berdasarkan kebijakan Islam. Punca inovasi makanan. Inovasi bermaksud sesuatu perkara yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat resam dan juga bermaksud memulakan sesuatu perkara yang baru. Tujuan penghasilan inovasi adalah untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi keperluan pengguna, timbul minat kepada sesuatu yang baru dan pemasaran makanan tersebut berpotensi menjadi produk komersial. Punca-punca terjadi inovasi, wujudnya hubungan etnik akulturasi dalam masyarakat setempat di mana akulturasi merupakan suatu proses penerimaan kebudayaan dalam kalangan individu atau dari sesebuah kelompok dari budaya yang berlainan. Akulturasi terjadi melalui penemuan inovasi makanan yang meluas sejak dari zaman dahulu lagi. Inovasi makanan berlaku di negara kita adalah sebagai langkah untuk memelihara makanan tradisional di negara kita menjadi bagus. Kesan inovasi makanan tradisi di Malaysia. Pertama, berjaya menarik perhatian masyarakat untuk mencuba dengan cara memberikan pilihan yang kena dengan cita rasa mereka, penyediaan yang ringkas dan bahan yang senang untuk diakses. Kedua, nafas baru. Inovasi memberikan nafas baru kepada makanan yang dianggap ketinggalan zaman, menaikkan semula nilai makanan-makanan tradisi tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap inovasi makanan tradisi. Kebanyakan masyarakat menerima inovasi ini dengan baik, namun ada segelintir daripada mereka yang kurang menggembari inovasi makanan tradisi. Masyarakat menerima inovasi makanan tradisi sebagai perkara yang perlu dalam keadaan negara yang sangat mementingkan ekonomi ini. Sebagai contoh, evolusi dalam penyediaan hidangan tradisional seperti penggunaan mesin acuan dan membakar penting bagi menjimatkan masa. Tambahan lagi, variasi perista dalam makanan tradisi sangat penting untuk menarik minat orang ramai. Namun begitu, ada sesetengah pihak yang tidak bersetuju dengan inovasi makanan tradisi kerana cara pembuatan makanan tradisi secara moden dikatakan telah mengubah rasa asli tradisional makanan tersebut. Selain itu, rasanya juga menjadi kurang sedap berbanding makanan yang dimasak secara tradisional. Sebagai contoh, kuih akpok yang dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang dan tempurung kelapa akan memberikan aroma yang lebih enak berbanding memasak dengan menggunakan dapur gas. Akhir sekali, inovasi makanan tradisi juga dianggap menyebabkan masyarakat kian lupa akan khazanah nenek moyang. Hal ini jelas terbukti apabila ada segelintir masyarakat yang kurang mengetahui akan latar belakang makanan tradisional kaum mereka. Misalnya, cara pembuatan serta rupa dan rasa makanan tersebut. Rumusan dan cadangan. Kesimpulannya, inovasi makanan tempatan membawa kepada perkara-perkara yang positif dan memupuk nilai kesatuan dalam rakyat Malaysia. Kebanyakan inovasi makanan di Malaysia maupun di luar negara meliputi gabungan daripada beberapa budaya yang berbeza. Inovasi makanan dilakukan demi mengelakkan kepupusan berlaku agar mampu meneruskan warisan kebanggaan nenek moyang kita. Cadangan, setiap individu yang ingin memodernkan makanan yang sedia ada perlulah mengetahui langkah yang betul untuk memastikan inovasi makanan yang dihasilkan adalah menarik, memberi keuntungan dan menepati cita rasa rakyat setempat.